bagaimana Melayu itu muncul. Berdasarkan pada hemat kajian saya, sesudah Nabi Adam AS dan pada permulaan selepas banjir besar Nabi Nuh AS, pembahagian bangsa di atas muka bumi ini bukan berdasarkan kepada keturunan darah. Mereka membahagikan nama-nama bangsa berdasarkan kepada hubungan kaum itu ataupun kabilah itu dengan tanah. Sebagai contohnya, mereka menamakan orang Arab itu Araba dan Abara itu adik-beradik, ataupun mengikut pandangan setengah ahli sejarah kuno, mereka mengatakan orang yang sama, bangsa yang sama, kaum yang sama, apabila mereka ini hidup di atas muka di padang pasir, dan mereka tidak ada mereka tidak mereka tidak kurang mempunyai gunung ganang di kawasan padang pasir itu. Jadi apabila kaum itu mengembara di padang pasir, dikatakan itu abara. Abara itu melintasi. Setiap orang yang melintasi akan membina kemah untuk duduk. Jadi namanya araba. Itu asal perkataan, hubungan bangsa ataupun kabilah itu dengan alam sekitar, dengan tanah. Begitu juga dengan Indus. Orang-orang Hindu ataupun di lembah Indus itu, mereka dinamakan Indus kerana berhubungan dengan lembah Indus itu. Di antara pertemuan Sungai Jamna dan Sungai Ganges. Itu. Adapun orang Melayu ini dinamakan Malaur itu disebabkan mereka tinggal di tempat tinggi. Itu pembahagian tarikh bangsa pada peringkat awal. Sebelum pembahagian deutero, itu proto. Jadi kenapa pula Melayu itu wujud sekarang itu, kemudian dibahagikan Melayu, Jawa, Bugis, kemudian ada bahagian simetik, Akkadiah, Kildan dan sebagainya. Itu pembahagian kedua. Pembahagian tarikh bangsa yang dilakukan sesudah melalui proses yang tadi. Proses yang peringkat awal itu. Jadi berdasarkan kepada soalan Yaakob tadi, Encik Yaakob, maksudnya di sini orang Melayu pada peringkat awal di bahagian sebelah timur ini, siapa yang tinggal di tempat tinggi di atas bukit, di Banjaran Titiwangsa, di kawasan Funan, kawasan Patani yang ada itu, dan di kawasan di Indonesia itu sendiri dikenali sebagai Malayu atau Malau atau Malaur. Itu sebab berdasarkan kajian saya, itu peringkat awal. Tetapi bila pembahagian bangsa bermula, sesudah itu dikenali sebagai Jawa kerana duduk di tempat Jawa, Madura kan Madura, Bugis kan daripada Sulawesi, Aceh pula kerana di Aceh, itu baru. Dan dikatakan Melayu itu berada di Jambi, baru dinamakan. Ada Sungai Melayu katakan di Jambi, baru. Saya bercerita kuno. Tapi yang baru ini adalah deutero. Itu takrifan umum. Kemudian, siapakah yang menamakan kita? Sekarang ni ya, siapakah yang menamakan Encik Yaakob ni adalah Yaakob. Bukan Yaakob sendiri. Yang menamakan dia adalah mak ayah dia. Masa tu dia kecil lagi, macam mana dia nak namakan diri dia? Begitu juga dengan kita. Siapa menamakan kita ni Melau? Orang yang the first civilization. Atau kena faham tu. The first civilization menamakan kita Malaur. Menamakan orang yang duduk di Indus, orang Indus. Menamakan orang yang bergerak daripada satu tempat ke satu tempat di padang pasir bernama Araba dan Abara atau Ibrani. Itu takrifan pika asal. Itu Encik aku. Jadi sekarang ini kita baru tahu, oh begitu takrifannya. Jadi di sini sudah ada orang. Di sini sudah ada orang sebelum datangnya orang-orang daripada Indus, daripada Abara, Araba tadi, dan daripada Sungai Kuning. Sungai Kuning itu adalah Cina. Kita ini sudah ada, kita adalah bangsa tua. Sebab kita sudah ada di tempat tinggi. Kenapa duduk di tempat tinggi? Bukankah orang Melayu itu menangkap ikan, menjadi nelayan?
sebenarnya tempat tinggi kerana itu semasa dia menjadi nelayan itu adalah pulau. Gunung-gunung itu menjadi pulau apabila airnya tinggi. Apabila air kurang, orang daripada jauh nampak kita berada tempat tinggi. Itu basic idea. Itu peringkat awal. Ya. Okay. Terima kasih yang bagi Profesor Dr. Solihah. Jadi maknanya Prof, tanah ini penduduk asal dia adalah orang Melayu. Tak selesai lagi Profesor. Jadi tanah ini maknanya tanah kita. Orang Melayu adalah penduduk asal tanah ini. Orang yang tinggal di atas tempat tinggi yang dikenali sebagai Melayu itu adalah penduduk asal yang telah wujud. Sebab itu sebelum banjir besar sudah ada pergerakan daripada Mesopotamia ke sini. Sebab tu kita jumpa McClellan berusia 14,000 tahun. Kita jumpa Perak Man berusia 10 hingga 11,000 tahun. Kalau ikut tukar kepada BC, McClellan itu 14,000, dia kena tolak kepada 2,000. Maknanya dia 12,000 BC. BC itu apa? Okey, BC adalah sebelum lahirnya Nabi Isa, before Christ era. Jadi maknanya sebelum kelahiran Nabi Isa, kita panggil BC. BC. Before Christ. Before Christ era. Sebelum Nabi Isa lahir. Yes. Oh. Selepas Nabi Isa dipanggil AD. AD. Anno Domini sebenarnya. Maksudnya itu bahasa Latin. Kita boleh fahamkan dia adalah sesudah lahirnya Nabi Isa. Dia bukan after that nah. Dia after delivered. Maknanya lepas lahir Nabi Isa lah. Dia considered sebagai dia hujung BC adalah 1 BC. Selepas 1 BC, 1 AD. BC ini dia menurun. Sebenarnya kita dapati ada tempayan yang telah dihadiahkan kepada Tom M. Tun Mahathir? Tun Mahathir Mohamad. Dan Tom M simpan benda tu di galeri Perdana. Okay. Kepimpinan Perdana di Putrajaya. Dan memang ada, saya dah tengok benda tu. Dan dia tulis The Origin of Malays. Tempayan itu, bukti wujudnya The Origin of Malays yang berusia 6,000 BCE. 6,000 BCE makna 6,000 tahun sebelum lahir Nabi Isa. The Origin of Malays. Yes. Ada lagi siapa? Jadi bermakna Melayu ni dah ada 6,000 orang BCE. ataupun darah Melayu ni dia dah ada 6,000 tahun sebelum Nabi Isa lahir. Yes, sebelum Allah Nabi Isa. Allah. Bermaksud kalau kita kira berapa tahun tu Yaakob? 6,000 campur 2,000. 8,000 dah. 8,000 tahun sudah ada bukti The Origin of Malays berdasarkan kepada penemuan tempayan. Tempayan tu besar. Besar. Yang ada tu, masih ada simpan. Dan bukti yang lain kita dapati kita temui bangkai kapal yang ditemui di China berusia 8,000 tahun, tapi kapal itu daripada Mesopotamia. Sudah ada pergerakan besar dan pergerakan yang sibuk daripada Mesopotamia ke China. Dia ikut jalan mana tu Yaakob? Dia tidak ikut jalan Selat Melaka. Masa tu Selat Melaka tak buka lagi. Selat Melaka baru buka sekitar awal AD. Maksudnya dia mesti lalu kawasan Kera ataupun Sungai Batu. Saya tanya Prof Mokhtar, boleh lalu tak kawasan Kera Prof? Kapal-kapal besar? Tak boleh sebab kawasannya berbukit bukau. Dia hanya boleh dilalui dengan kapal yang kecil. Sungai Batu di Sungai Batu di Kedah. Sungai Petani. Sekarang ini yang ada di Merbuk tu. Ya, itu ada. Ramai orang tak percaya dan membangkang kata-kata kita kan. Tetapi bukan saya seorang yang sebut. Ini adalah ada kajian dalam buku yang disebut oleh Profesor Suzuki Takashi. Profesor Suzuki Takashi daripada Jepun, dan dia telah jumpa dengan Prof Mokhtar dan sebagainya. Dan saya pernah bincang dengan Prof Mokhtar. Memang ada 3 sungai. Daripada Sungai Batu itu, 2 sungai tembus ke Teluk Siam dan 1 sungai tembus ke Kelantan. Sebab itu kita dapati Ibnu Battutah datang ke Kelantan melalui Keluar Kerai. Dia lalu maksudnya dia daripada Pasai.
Kan Ibnu Battuta sekitar 1542 tidak silap salah. Dia datang daripada Mesopotamia, ya, dan dia singgah di Pasai. Ketika dia singgah di Pasai itu, dia telah meneruskan perjalanannya ke Patani dan ke Champa. Dia ada sebut itu, ke Patani dan Champa. Dia melalui Sungai Batu itu sebab dia lalu ke Kuala Kerai.